Masalah kemiskinan di kalangan penduduk Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Safia Syarah binti Safi'i akan membentangkan pengenalan bagi isu kumpulan kami. Di Malaysia, beberapa isu sosial telah ditangani oleh Badan Bukan Kerajaan atau kita panggil sebagai NGO bagi meningkatkan kesejahteraan penduduk kita. Salah satu isu yang menonjol ialah kemiskinan, yang mana saya rasa ramai yang menonton ini bersetuju bahawa ia amat menjejaskan sebahagian besar penduduk kita. Kemiskinan di Malaysia sering dikaitkan dengan akses yang tidak mencukupi kepada pendidikan, penjagaan kesihatan dan peluang pekerjaan. Selain itu, kemerosotan alam sekitar dan pencabulan hak asasi manusia juga menjadi kebimbangan yang telah diatasi oleh NGO di negara kita. Easy to say, poverty is the worst form of violence by Mahatma Gandhi. Jadi, apakah penyataan masalah bagi isu kami? Antara penyataan masalahnya adalah 1. Akses yang tidak mencukupi kepada keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan penjagaan kesihatan. Yang kedua, peluang pendidikan terhad untuk masyarakat yang kurang berkemampuan. Dan yang terakhir, prospek pekerjaan yang tidak mencukupi, yang mana ia membawa kepada ketakstabilan kewangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Laila Farzana binti Yusuf Azam. Nombor metrik 2022901101 akan membentangkan 3 faktor isu yang pertama. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia adalah ketaksamaan ekonomi. Terdapat jurang pendapatan yang besar antara golongan kaya dan golongan miskin di negara ini. Kekayaan dan sumber ekonomi yang terkumpul di tangan beberapa individu atau syarikat besar menyebabkan kesenjangan sosioekonomi yang ketara. Sebahagian besar pendapatan nasional dikuasai oleh segelintir individu atau kumpulan elit. Golongan ini mempunyai akses kepada peluang perniagaan dan pekerjaan yang lebih baik, manakala golongan miskin menghadapi kesukaran dalam mencari pekerjaan yang layak dengan upah yang mencukupi. Ketaksamaan ekonomi juga berkait rapat dengan isu pemilikan tanah dan harta benda. Banyak keluarga miskin tidak memiliki aset seperti rumah atau tanah, manakala golongan kaya memiliki harta yang bernilai tinggi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan kewangan dan kekurangan akses kepada sumber daya ekonomi yang penting. Faktor kedua yang berperanan dalam isu kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia adalah kekurangan akses kepada pendidikan berkualiti. Pendidikan yang berkualiti adalah asas yang penting dalam membangunkan potensi individu dan memberi peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, terdapat kesenjangan dalam akses kepada pendidikan berkualiti di Malaysia. Golongan miskin sering menghadapi cabaran seperti kekurangan sumber kewangan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualiti, kurangnya akses kepada sekolah-sekolah yang baik dan kurangnya sokongan dan bimbingan dari keluarga. Selain itu, kekurangan infrastruktur pendidikan di kawasan luar bandar juga menjadi halangan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualiti. Peluang pendidikan yang terhad menyebabkan golongan miskin terperangkap dalam siklus kemiskinan dengan sedikit peluang untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Pengangguran merupakan faktor lain yang menyumbang kepada isu kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia. Tingginya kadar pengangguran di negara ini menyebabkan banyak individu tidak dapat mencari pekerjaan yang stabil dan berpendapatan mencukupi. Salah satu sebab utama pengangguran adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran pekerjaan. Terdapat kesenjangan antara kemahiran yang dimiliki oleh pekerja dan keperluan pasaran kerja. Banyak golongan miskin tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan ini menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Selain itu, faktor-faktor seperti kurangnya peluang pekerjaan di kawasan luar bandar, diskriminasi dalam proses pemilihan pekerjaan dan kurangnya sokongan bagi usahawan muda juga menyumbang kepada kadar pengangguran yang tinggi di kalangan rakyat Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Miza Zafira binti Abdul Halim. Nombor metrik 2022771535 akan membentangkan faktor isu yang keempat, 5 dan 6. Kos sara hidup yang tinggi boleh menyumbang kepada kemiskinan di Malaysia. Apabila keperluan asas seperti perumahan, makanan dan penjagaan kesihatan menjadi mahal, ia memberi beban kewangan yang besar kepada individu dan keluarga yang berpendapatan rendah. Sebagai contoh, kenaikan harga tanah mungkin menyukarkan sesetengah rakyat Malaysia untuk membeli rumah yang layak, mendorong mereka ke arah kejiranan berpendapatan rendah dengan sumber yang lebih sedikit. Selain itu, kenaikan harga makanan boleh membebankan belanjawan isi rumah, menyukarkan orang ramai untuk memenuhi keperluan makanan mereka.
Akses kepada penjagaan kesihatan yang berkualiti juga mungkin terhad bagi mereka yang berpendapatan rendah, memburukkan lagi isu berkaitan kesihatan dan membawa kepada peningkatan perbelanjaan perubatan. Pada asasnya, kos sara hidup yang tinggi mewujudkan cabaran ekonomi kepada individu, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah, menyumbang kepada kemiskinan yang berterusan di Malaysia. Seterusnya, diskriminasi berdasarkan etnik atau status sosioekonomi boleh menjadi faktor penyumbang kepada kemiskinan di Malaysia. Dari segi sejarah, kumpulan etnik tertentu atau individu daripada latar belakang sosioekonomi rendah mungkin menghadapi halangan sistemik yang menghadkan akses mereka kepada pendidikan, peluang pekerjaan dan sumber lain. Sebagai contoh, jika komuniti tertentu menghadapi diskriminasi dalam pasaran pekerjaan dengan akses terhad kepada pekerjaan bergaji tinggi atau peluang peningkatan kerjaya, ia boleh mengekalkan kitaran kemiskinan dalam kumpulan tersebut. Begitu juga, jurang dalam peluang pendidikan boleh menghalang mobiliti sosioekonomi, memberi kesan kepada potensi pendapatan masa hadapan. Di Malaysia, usaha untuk menangani kemiskinan harus mempertimbangkan untuk menangani isu-isu asas diskriminasi ini, menggalakkan peluang yang sama dan memastikan bahawa dasar adalah inklusif untuk mencegah pengekalan kemiskinan berdasarkan status etnik atau sosioekonomi. Akhir sekali, jaringan keselamatan sosial yang tidak mencukupi juga boleh menyumbang kepada isu kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jaringan keselamatan sosial yang teguh adalah penting untuk memberikan sokongan kepada individu dan keluarga yang menghadapi kesusahan ekonomi. Program keselamatan sosial yang tidak mencukupi boleh menyebabkan penduduk yang terdedah tanpa bantuan yang mencukupi pada masa yang memerlukan. Contohnya, jika terdapat program kebajikan sosial yang terhad atau tidak berkesan, individu yang kehilangan pekerjaan, menghadapi krisis kesihatan atau mengalami kemerosotan kewangan lain mungkin bergelut untuk memenuhi keperluan asas mereka. Kekurangan jaringan keselamatan ini boleh membawa kepada risiko yang lebih tinggi untuk jatuh ke dalam atau lebih dalam kemiskinan. Memperkukuh jaringan keselamatan sosial melalui program bantuan sosial yang direka dengan baik dan komprehensif, faedah pengangguran dan peruntukan penjagaan kesihatan boleh memainkan peranan penting dalam mengurangkan kemiskinan dan meningkatkan daya tahan individu dan komuniti yang menghadapi cabaran ekonomi di Malaysia. Kesan. Saya Dayang Nuri Atira binti Awang Jeleh akan mengulaskan dengan lebih lanjut kesan-kesan isu kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat 6 kesan isu kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia, antaranya ialah malnutrisi dan hasil kesihatan yang buruk. Kemiskinan seringkali menyebabkan masalah malnutrisi dalam masyarakat. Individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin tidak mampu untuk mendapatkan makanan yang mencukupi dari segi kualiti dan kuantiti. Ini boleh mengakibatkan kekurangan zat gizi seperti protein, vitamin dan mineral. Malnutrisi boleh memberi kesan kepada pertumbuhan kanak-kanak, sistem imun dan kesihatan secara keseluruhan. Menurut laporan daripada Astro Awani, Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF melaporkan bahawa sekurang-kurangnya 1/3 daripada kanak-kanak di bawah 5 tahun atau lebih dari 200 juta mengalami kekurangan zat permakanan, terbantut atau berat badan berlebihan. Hal ini berpunca daripada faktor kemiskinan, urbanisasi, perubahan iklim dan pemilihan makanan tidak sihat, yang boleh menyebabkan sejumlah besar kanak-kanak di seluruh dunia termasuk Malaysia mengalami kesan akibat permakanan tidak berzat yang mengancam kelangsungan hidup. Seterusnya ialah kesan terhadap mobiliti ekonomi dan mobiliti sosial yang terhad. Individu yang hidup dalam kemiskinan seringkali menghadapi kesukaran untuk meningkatkan taraf ekonomi mereka. Ini boleh disebabkan oleh akses terhad kepada pendidikan berkualiti, peluang pekerjaan yang terhad dan kekangan kewangan yang menghalang mereka daripada melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi yang lebih berpotensi. Menurut laporan daripada Sinar Harian, faktor kemiskinan dikenal pasti antara punca masalah keciciran dalam kalangan murid dan pelajar, kata Menteri Pendidikan iaitu Fadlina Siddiq. Beliau berkata susulan itu Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Badan Bukan Kerajaan NGO sedang mengumpulkan data bagi menangani isu tersebut. Kesan seterusnya ialah kesan terhadap kitaran pengekalan kemiskinan, di mana individu atau keluarga yang terjejas oleh kemiskinan berisiko tinggi untuk terus berada dalam keadaan tersebut. Kitaran pengekalan kemiskinan merujuk kepada fenomena di mana faktor-faktor seperti kurangnya akses kepada pendidikan berkualiti, perumahan tidak stabil dan peluang pekerjaan yang terhad menyebabkan individu atau keluarga terperangkap dalam kemiskinan tanpa jalan keluar yang jelas.
Menurut laporan daripada Berita Harian, kajian pemetaan kemiskinan di seluruh negara mendapati kemiskinan intergenerasi boleh berterusan sekiranya golongan berpendapatan rendah tidak mendapat pendidikan yang baik. Menurut Prof. Dr. Wan Ahmad Amir Rizal Wan Ismail, berkata jika golongan berpendapatan rendah diberikan peluang dalam pendidikan, mereka mampu untuk ke hadapan. Kesan seterusnya akan diulas oleh Meg. Hai, saya Meg Anderson Najamba. Menyuruh saya. Kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia seterusnya ialah kekacauan sosial dan kadar jenayah. Kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia telah memberi kesan yang ketara terhadap kekacauan sosial dan kadar jenayah. Individu yang terpinggir dalam kemudahan asas seperti pendidikan, perumahan dan pekerjaan cenderung untuk terlibat dalam aktiviti jenayah. Kehidupan yang penuh tekanan akibat kemiskinan juga boleh menyebabkan peningkatan kadar penceraian, ketagihan dadah dan masalah kesihatan mental. Ini memberi tekanan tambahan pada sistem undang-undang dan penguatkuasaan di negara kita. Kemiskinan juga memberi tekanan kepada sumber dan perkhidmatan awam di Malaysia. Individu yang hidup dalam kemiskinan memerlukan bantuan daripada kerajaan dalam pelbagai bentuk seperti bantuan kewangan, perumahan kos rendah dan bantuan kesihatan. Ini menyebabkan peningkatan beban kepada perkhidmatan awam dan sumber kewangan negara. Selain itu, kekurangan akses kepada pendidikan berkualiti dan latihan kemahiran juga mengakibatkan kurangnya tenaga kerja yang berkemahiran di negara kita. Kemiskinan juga memberi kesan kepada produktiviti negara keseluruhan. Individu yang hidup dalam kemiskinan cenderung untuk kurang produktif disebabkan oleh masalah kesihatan, kekurangan pendidikan dan tekanan ekonomi. Ini mengakibatkan negara kehilangan bakat dan potensi yang boleh memberi sumbangan kepada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kemiskinan juga mengakibatkan sikap negatif terhadap pembangunan ekonomi serta kurangnya modal insan untuk memacu inovasi dan perkembangan ekonomi. Jadi secara keseluruhannya, isu kemiskinan di kalangan rakyat Malaysia memberi kesan yang amat meluas. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya adalah Barbara Esterina Beja dan saya akan meneruskan pembintangan hari ini dengan penyelesaian yang telah dilaksanakan oleh Badan Bukan Kerajaan dan Kerajaan Malaysia dalam membantu menangani masalah kemiskinan di Malaysia yang juga melibatkan pelbagai program dan inisiatif. Pertama sekali adalah Yayasan Kebajikan Negara YKN. YKN yang merupakan sebuah badan bukan kerajaan, merupakan sebuah badan amal yang berperanan dalam membantu golongan yang kurang bernasib baik di Malaysia. YKN telah menjalankan pelbagai program bantuan termasuk bantuan kewangan, bantuan pendidikan dan juga bantuan kesihatan untuk membantu golongan miskin dan terpinggir. Seterusnya adalah Mercy Malaysia. Seperti yang semua sudah tahu, Mercy Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang melibatkan penyediaan bantuan perubatan. Mereka telah menjalankan pelbagai misi kemanusiaan di seluruh Malaysia, termasuk menyediakan rawatan perubatan percuma kepada golongan miskin dan terpinggir. Dalam menangani isu kemiskinan di Malaysia, pelbagai cara yang telah dilaksanakan oleh kerajaan terhadap isu ini. Menyedari himpitan hidup rakyat, kerajaan telah mengambil langkah seperti memperkasa pelbagai program bantuan perniagaan bagi membantu usahawan baru dan melonjakkan usahawan sedia ada ke tahap yang lebih tinggi. Dengan ini, kerajaan telah melaksanakan program hijrah. Kedua-dua program ini telah disepadu untuk melonjakkan lagi golongan miskin ini berhijrah kepada golongan berpendapatan kelas menengah. Yang kedua adalah kerajaan juga mengadakan program bantuan perumahan. Program bantuan perumahan kerajaan prihatin diwujudkan adalah khusus untuk membantu rakyat dalam mendapatkan sesebuah rumah yang selesa dan selamat. Jenis pembinaan yang disumbangkan adalah
bina rumah baru dengan 3 bilik berserta 1 bilik air dengan had RM35,000 bagi sesebuah rumah, dan bantuan baik pulih rumah dengan kos tidak melebihi RM20,000 bagi sesebuah rumah. Yang ketiga adalah meningkatkan sumbangan bantuan pendidikan. Bagi memperkasa generasi muda, kerajaan akan meneruskan program-program seperti pusat tuition rakyat dan skim bantuan asuhan rakyat si kembar dan juga skim bantuan tadika TUNAS. Selain itu, kerajaan menyediakan tabung pendidikan pekerjaan ladang kepada generasi baru pekerja ladang dan juga memberi sumbangan bantuan subsidi tambang bas kepada setiap anak pekerja ladang. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Kita harap Malaysia akan mengharungi masalah kemiskinan di dalam negara, dan kepada penduduk-penduduk di dalam Malaysia, kita harap tidak ada lagi masalah-masalah kemiskinan dan juga gelandangan di dalam negara tersebut. So kita harap Malaysia dapat berusaha dengan lebih baik untuk mengharungi masalah ini. So sekian saja untuk dokumentari kita dalam tajuk kemiskinan di dalam Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Pendekatan holistik dan berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan di dalam Malaysia. Yang terakhir, masalah kemiskinan di Malaysia. Yang pertama, dengan menggabungkan upaya dalam berbagai bidang ini, diharapkan bahawa Malaysia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh. Masalah ini dapat diharungi, tetapi bukan sepenuhnya. Akan tetapi ia mengambil masa yang sangat panjang untuk mengurangi masalah-masalah tersebut sampai ke minimal yang boleh.